Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat yang dihormati pengacara majlis, Yang berhormat Fadil Ustaz Hanif Ghazali Adun Tanjung Dawai, Yang berhormat Ustaz Azizan Hamzah Adun Bukit Selambau, Yang berharga Encik Ilyas Syuib Pegawai Daerah Kuala Muda, Yang berharga Tuan Syekh Muhammad Nur Ismardi Ismail Pegawai Agama Daerah Kuala Muda, Fadil Syekh Haji Burhanuddin Wahab Imam Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk. Masa macam duduk di Spanyol, Andalusia. Seluruh ahli jawatankuasa dan pegawai Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya rasa jangan sikit lah saya seorang pakai jubah. Sebab saya program di masjid, dia tak abang saya pakai baju jubah. Biasa pagi Jumaat ni saya pakai seluar jin je. Pagi ni terpakai jubah kan tuan-tuan. Yang panggil saya ustaz tu dah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi keizinan untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam program Karnival 10 tahun Masjid Andalusia BLM Bandar Laguna Merbuk. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Urustia kerana menjemput saya untuk memberikan ucapan bagi merasmikan karnival ini. Saya juga ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada Tuan Imam serta ahli jawatankuasa masjid ini yang dapat menganjurkan sambutan 10 tahun Masjid Andalusia sebagai meraihkan pencapaian dan kecemerlangan masjid dalam tempoh sedekat. Memang di seluruh Kedah ini masjid ini sangat terkenal, popular. Di Kedah ini ada 578 buah masjid, 106 masjid bandar, 472 masjid luar bandar. Setiap masjid mesti mempelbagaikan fungsi bagi menarik kehadiran lebih ramai anggota masyarakat, dan yang paling penting, masjid adalah tempat yang menarik sesuai menerima dan meraihkan semua peringkat umur lapisan masyarakat. Sebagai instrumen dakwah, masjid dapat membuka minda masyarakat Islam dan bukan Islam kepada keindahan agama kita ini. Apabila mereka hadir ke program-program yang dianjurkan di masjid dan dapat melihat peranan dan fungsi masjid dalam masyarakat seperti karnival yang kita anjurkan pada hari ini, adalah menjadi harapan saya agar masjid di negeri kita dapat berperanan sebagai pusat keunggulan masyarakat dalam menyuburkan syiar dan syariat Islam. Hadirin sekalian, Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. At-Taubah 18. Satu ketika dulu masjid sentiasa dirujuk sebagai pusat perkembangan tamadun Islam. Sirah perjuangan Rasulullah
menjadi bukti bahawa masjid mempunyai fungsi yang penting dalam mengembangkan syiar Islam serta menjadi batu asas kepada pembinaan sebuah negara berdaulat, iaitulah Madinah Al-Munawwarah. Institusi masjid pada ketika itu bukan sekadar tempat beribadat, malah menjadi pusat kegiatan keilmuan, dakwah dan aktiviti kemasyarakatan. Melihat kepada kejayaan fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peranan dan fungsi masjid di Malaysia, secara khususnya di Kedah ini, perlu diperkasakan secara optimum bagi membina kekuatan ummah dan memenuhi keperluan masyarakat di abad ke-21 ini. Secara umum, masyarakat hari ini melihat masjid sebagai tempat ibadah khusus semata-mata. Persepsi sedemikian perlu dimurnikan agar seluruh masyarakat memahami konsep sebuah masjid dan menyedari pentingnya peranan sebuah masjid membangunkan ummah. Masjid bukan sekadar lambang dan syiar dalam kehidupan, malahan lebih penting dari itu, di mana masjid adalah nadi dan pusat kegiatan atau aktiviti umat Islam. Oleh itu, kehebatan sesebuah masjid bukanlah bergantung kepada seni binanya semata-mata, tapi juga kepada tahap pengimarahannya. Masjid menduduki tempat yang mulia kerana Islam mempunyai fungsi utama sebagai tempat ibadat. Yang demikian, umat Islam harus memantapkan lagi peranan masjid dalam usaha membangunkan ummah yang cemerlang, memandangkan hubungan masyarakat Islam dan masjid tidak boleh dipisahkan kerana saling berkait dan memerlukan. Dalam Al-Quran, perkataan masjid disebut sebanyak 26 kali. Jumlah ini menunjukkan bahawa masjid memainkan peranan penting menjana pembangunan ummah. Hadirin sekalian, kita perlu mengubah persepsi bahawa masjid bukan sekadar tempat solat semata-mata, namun ibadat-ibadat lain seperti perniagaan, perbincangan, pelajaran, aktiviti kekeluargaan perlulah disemarakkan. Masjid menjadi institusi penting sebagai medan pemusatan aktiviti orang Islam. Dalam hal ini, orang-orang bukan Islam terkehadapan dengan menjadikan pusat pemulihan akhlak dan kuil mereka sebagai pusat menangani isu-isu sosial di kalangan remaja dan anak-anak muda. Pusat pemulihan akhlak, kuil dan NGO, mereka berperanan menganjurkan program-program motivasi dan kelas-kelas tambahan secara konsisten, dan hasilnya anak-anak mereka terkehadapan dalam pembelajaran, namun anak-anak kita masih ketinggalan. Inilah realiti yang sedang terjadi. Mereka sudah lama merancang, kita saja yang alpa dan leka. Justru itu, peranan dan pemerkasaan institusi masjid perlulah dilaksanakan dalam menjadi nadi penggerak kepada pembangunan masyarakat di zaman moden ini. Kita perlu manfaatkan tempat dan dana yang ada dalam membuat penyusunan pelbagai aktiviti dan program yang dapat menarik minat kumpulan sasar, terutamanya generasi muda yang makin renggang dan jauh dengan masjid. Realiti hari ini, berapa ramai anak muda yang hadir solat berjemaah setiap hari, dan berapa ramai anak muda yang meluangkan masa untuk mendengar majlis-majlis ilmu. Di samping itu, anak-anak kita tidak meninggalkan solat, dan lebih baik jika anak-anak kita hadir ke masjid untuk berjemaah. InsyaAllah solat mampu menjadi benteng daripada perbuatan keji dan mungkar dengan mudah. Dengan kata mudah, solat mampu menghalang kita dari melakukan dosa. Seperti mana surah Al-Ankabut ayat 45. Sungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Perlu diingat bahawa anak muda dan remaja kita pada hari ini wajib dididik dan diberi latihan yang sempurna dengan akidah yang mantap, ibadah yang sahih dan akhlak yang unggul. Semailah dalam jiwa remaja kita perasaan cintakan masjid dan sentiasa menghidupkan malam dengan ibadat. Sungguhnya mereka yang dididik hatinya sentiasa terpaut dengan masjid pasti mendapat kejayaan di dunia dan akhirat.
Allah memberi perlindungan kepada 7 golongan pada hari yang tidak ada perlindungan, melainkan hanya perlindungannya sahaja di akhirat, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pemuda yang membesar dalam beribadah kepada Tuhannya, dan lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Tuan-tuan sekalian, anak-anak muda kita hari ini adalah aset kita yang akan mewarisi negara ini pada masa depan. Pada usia remaja inilah manusia dibentuk untuk mendampingi pusat-pusat yang baik, terutamanya masjid, untuk membina akhlak yang baik dan akidah yang betul. Daripada kekuatan akidah inilah dapat dilahirkan remaja yang mempunyai tanggungjawab terhadap agama dan berwawasan jauh. Lihatlah sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya membuka kota Konstantinopel hanya ketika berusia 19 tahun. Baginda telah dididik sejak kecil oleh ayahnya untuk merealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibuka kota Konstantinopel. Pemimpin yang menaklukinya adalah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah disebabkan kuatnya hubungan baginda dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda adalah seorang pemimpin yang warak, tidak pernah meninggalkan solat fardu jemaah, sentiasa solat sunat tahajud dan rawatib sejak baligh hinggalah kewafatannya. Tuan-tuan sekalian, satu perkara yang masjid kena lihat juga ialah sebagai satu subset kepada pelancongan Islam. Salah satu daripada destinasi lawatan pelancong asing ke negara-negara Islam ialah menziarahi masjid-masjid. Antara masjid yang menjadi pilihan pelancong di dunia hari ini ialah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Hagia Sophia dan Masjid Biru di Turki, Masjid Istiqlal di Indonesia dan Masjid Hasan II di Casablanca Maghribi. Malaysia juga memiliki beberapa aset ini yang menarik untuk diziarahi, seperti Masjid Negara di Kuala Lumpur. Apa yang pasti, matlamat untuk menyebarluaskan peranan masjid tidak akan tercapai sekiranya aspek-aspek fizikal dan pembangunan masjid terbiar. Dengan mengambil kira Malaysia sebagai sebuah negara yang dihuni oleh majoriti masyarakat Islam, wajarlah masjid yang memiliki reka bentuk unik di negara ini dijadikan sebagai salah satu produk pelancongan. Akhir sekali, saya amat berharap ahli jawatankuasa masjid perlulah sentiasa terbuka mindanya dan berpandangan jauh supaya program-program dan aktiviti sosial seperti yang dilaksanakan pada hari ini dapat dilaksanakan tanpa sebarang sekatan dalam memberi manfaat kepada masyarakat Islam. Usaha memperkembangkan peranan masjid bukan saja dilihat dari sudut fizikal, ibadah dan kerohanian semata-mata, tapi juga sebagai pusat kegiatan dan pengembangan intelektual masyarakat yang relevan bagi pembentukan masyarakat moden pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, banyak kalilah saya cakap tajuk masjid ni. Tiap-tiap kali cakap macam ada tali kuih duk jerut. Cakap sekali kuih jerut. Cakap lagi ada arahan ni pula. Dunia bergerak ke arah keterbukaan kerana pemikiran, minda, maklumat, informasi, ilmu manusia juga makin bertambah. Maka masjid dan institusi-institusi berkaitan masjid mesti juga terbuka untuk melihat perkembangan ini lebih sihat, untuk memberi kebebasan kepada pikiran, minda masyarakat membuat pertimbangan-pertimbangan. Saya tak mau cakap lebih banyak daripada itu, kerana tuan-tuan faham
Mungkinlah kerana kepentingan tertentu, maka kita yang rapat dengan masjid, sentiasa berada di masjid, sering mengimarahkan masjid, dianggap mempergunakan agama, dianggap mempergunakan masjid untuk kepentingan lain. Sebenarnya masjid itulah fungsi dia. Kalau tak guna masjid, nak guna apa? Guna kedai mamak? Guna sayang kereta api? Tak patut sangat. Jadi untuk melahirkan lebih banyak kebaikan, untuk memberi fungsi yang benar kepada pertimbangan manusia yang makin hari makin maju ini, maka masjid tidak boleh ditutup, tidak boleh dikongkong, dan tidak boleh diikat dengan ikatan yang tidak munasabah untuk membendung dan mengekang pada tanggapan pihak-pihak tertentu adalah pemikiran yang membahayakan. Sedangkan inilah pemikiran yang telah mengembangkan Islam sejak ribuan tahun lamanya. Saya harap tak ada pihak yang terperangkap dengan agenda-agenda musuh yang hanya menganggap bila kita bercakap tentang Islam di semua tempat, maka kita dianggap menjana perpecahan. Sebenarnya perpaduan, solidariti, setia kawan di kalangan umat Islam hanya boleh dibina atas nama Islam itu sendiri. Tidak ada apa yang lain yang lebih baik, lebih unggul daripada Islam untuk menyatu padukan umat Islam di negara ini. Itu saja pandangan saya. Dengan lafaz yang mulia dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita rasmikan karnival sambutan 10 tahun Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.